kita perlu maklum beberapa fakta. Nombor satu, perlembagaan yang kita gunakan sekarang ini adalah perlembagaan Malaya diubah sini sana. Dan dimasukkan isu-isu Sabah dan Sarawak. Ya. Belum ada perlembagaan Malaysia sebenar. Kedua, bukan semua hak-hak dan janji-janji, jaminan-jaminan yang telah dipersetujui semasa pembentukan Malaysia dimasukkan di dalam perlembagaan yang diubah itu. Yang ketiga, kalau mengikut artikel 8 dalam perjanjian Malaysia, kerajaan Malaya, kerajaan Sabah, kerajaan Sarawak masih diberi kuasa untuk mengambil tindakan, sama ada tindakan undang-undang, tindakan eksekutif, ataupun apa juga tindakan yang perlu untuk melaksanakan janji-janji, jaminan-jaminan yang tidak dilaksanakan melalui melalui provisi dalam perlembagaan. Ya. Jadi maksudnya isu-isu dalam perlembagaan itu harus mengambil kira apa yang terkandung di dalam IGC dalam 20 perkara dan bukan tertumpu hanya kepada MA 63. Disebabkan MA 63 ini ditandatangani sebelum penubuhan Malaysia selesai, sebelum kita merdeka, timbullah masalah-masalah yang ada sekarang ini. Jadi oleh kerana terlalu banyak isu yang bertentangan, satu daripadanya dia bilang ini Malaysia ini negara baru, persekutuan baru atau Malaya saja. Itu belum lagi. Okey, apa kedudukan Sabah dan Sarawak dalam Malaysia? Itu belum lagi selesai. Okey, sebab pada mulanya bila idea Malaysia ini ditimbulkan, persekutuan Malaya sudah wujud. Jadi mau tubuh persekutuan baru sebenarnya. Jadi bila mau tubuh persekutuan baru dan ada sudah persekutuan, apa macam dia punya struktur, di mana kedudukan kita sama dengan negeri atau sama dengan Malaya. Isu itu belum sampai sekarang belum selesai. Yang ketiga, kita tuntut supaya kita dimerdekakan dulu baru tubuh Malaysia. Kita tidak mau Malaysia sebelum kita dimerdekakan. Jadi inilah asas perundingan pada mulanya. Tapi tiba-tiba sebelum selesai perundingan semua ini, tiba-tiba di UN diorang ubah ini konsep Malaysia daripada persekutuan baru kepada pembesaran Malaya. Ini kuno rasional dia bilang nanti ini Indonesia sama Filipina akan menentang dan tidak akan dapat menubuhkan Malaysia.
Ini konon dia punya alasan. Tapi saya tidak terima alasan itu sebab dia tidak selaras dengan persetujuan dan dorongan dan konsep Malaysia pada mulanya. Yang mana Malaysia ini adalah negara baru, persekutuan baru. Dan ini disebut pada mulanya sampai di London, di Parlimen di London, dan juga ada kenyataan Perdana Menteri di London dan Perdana Menteri Malaysia mengatakan sedemikian. Jadi oleh sebab itu terlalu banyak isu-isu yang tidak selesai sehinggalah dia melibatkan isu layanan Sabah dan Sarawak dalam Malaysia, sehinggalah sekarang ini ada yang bilang bagus kita keluar Malaysia sebab dirang masih layan kita sebagai jajahan dan mereka tidak mendengar keluhan-keluhan kita, dan juga hak-hak yang terkandung dalam perlembagaan Malaysia pun tidak dihormati, tidak dilaksanakan sampai sekarang 58 tahun. Apalagi yang tidak terkandung di dalam perlembagaan. Yang tidak terkandung itu ada juga hak-hak kita. Dan sebab itu daripada kita tidak selesaikan perkara ini, daripada kita berpecah begitu saja, dengarlah keluhan ini semua dan selesailah. Bagi saya lebih baik buat perjanjian baru, sebab MA 63 tidak relevan lagi sebab waktu itu kita masih koloni, dan perjanjian Malaysia itu sebenarnya adalah di antara Malaya dan British, untuk British kasih pindah itu dia punya koloni, dan bukan isu memerdekakan Sabah dan Sarawak melalui penubuhan Malaysia. Kalau kita balik kepada MA 63, di mana kita masih koloni pada waktu itu, berarti kita kembali kepada kita berundur, kita kembali kepada dulu. Minta dijajah lah maksudnya. Sekarang ini kita mau maju ke hadapan. Keadaan sekarang kita bukan koloni lagi. Jadi kenapa kita mau refer kepada itu? Lebih baik kita refer kepada pengisytiharan Malaysia. Proklamasi Malaysia sebagai asas kita untuk move forward, kerana proklamasi Malaysia menunjukkan penyelesaian perundingan penubuhan Malaysia yang mengambil kira kedudukan kita sebagai negara, dan ini dimasukkan dalam perlembagaan kita, Sabah Sarawak negara, yang di Persatuan Negara, TYT kita pun negara juga. Jadi takkan kita mau jadi koloni lagi. So move forward lah. Jadi nasihat saya, mari kita move forward, maju ke hadapan. Lihatlah kedudukan kita. Kalau mau berunding sebagai negara, kedudukan kita. Dan kalau kita mau Malaysia ini mau maju dan mau kuat sebagai satu entiti, hormatlah kemerdekaan kita, kedudukan kita sebagai negara, dan buat satu perlembagaan baru. Ya, sebab perlembagaan yang ada sekarang ini perlembagaan persekutuan tanah Melayu yang diubah sini sana,
Jadi banyak dia punya jahitan bah. Sini sana jahitan dia. Ada banyak itu bucur-bucur. Tambahan, tampalan sini sana. Buatlah yang baru. Dan sekarang kita boleh berunding dan buat perjanjian sebagai satu entiti yang berdaulat. Bukan lagi sebagai koloni. Kalau kita koloni berarti colonial master kita. Atau penjajah kita yang buat keputusan bagi pihak kita. Seperti dululah. Semasa kita bernaung sebagai koloni di bawah British. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Sama-sama.